kita jemput Cik David untuk berikan taklimat. Data JK Park ni sangat penting untuk dilaporkan dengan betul dan tepat. Kerana di peringkat kementerian, pengerusi yang mempengerusikan JK Park ni banyak sangat mempersoalkan kenapa itu, kenapa ini. Jadi kami berharap di pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk melaporkan data JK Park ni tepat dan betul lah, supaya tiada isu berbangkit yang perlu diselidik, nanti banyak cerita jadinya. Okay. Jadi tanpa buang masa, saya menjemput Cik David Farrell, David Johannes, penolong pengarah unit pengurusan aset alih dan store, bahagian khidmat pengurusan. Majlis mempersilakan. Baik, terima kasih Cik Zulkarnain, orang kanan saya di unit aset. Sebelum saya mula lanjut, saya nak mohon pengesahan daripada tuan-tuan perempuan yang berada dekat talian. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh, terima kasih. Boleh Jelas. nampak slide? Terima kasih. Boleh nampak slide saya dengan jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu bagi yang baru pertama kali berhubung dengan saya ataupun baru pertama kali menyertai bengkel ataupun sesi taklimat yang dianjurkan oleh unit pengurusan aset alih dan store JPPKK. Saya perkenalkan diri saya adalah Cik David Farrell. Boleh panggil saya Cik Dew, Mountain Dew DEW, nama yang senang untuk diingat. Saya adalah ketua unit aset di JPPKK, dan seperti yang telah dikongsikan oleh Cik Zulkarnain, sejak saya memegang ataupun sejak saya diberi amanah untuk menjadi menyelaras pengurusan aset dan store di BKP JPPKK, mungkin ada antara tuan-tuan perempuan yang telah sering kali berhubung dengan pihak kami melalui sesi Google Meet. Perkara ini kami laksanakan untuk memantapkan lagi pengurusan aset dan juga store, pemberat dia kepada aset, dan juga untuk kita sebagai satu medium perkongsian ataupun satu medium untuk kita berinteraksi, disebabkan ketua ataupun unit pengurusan aset alih dan store ini adalah satu unit di ibu pejabat yang memantau dan menyelaras untuk keseluruhan 128 PTJ di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Daripada hujung Perlis hingga ke hujung Sabah, kita ada 128 PTJ yang merangkumi 36 politeknik dan 105 kolej komuniti. Dan disebabkan kita adalah kita di bawah satu ekosistem yang besar, jumlah institusi yang banyak dan juga jumlah aset kita juga adalah yang paling besar di KPT. Di bawah KPT sebanyak 97% adalah aset. Bawah teknik dan kolej komuniti merangkumi aset KPT. Oleh sebab itu penyelarasan seperti ini perlu dilakukan dari semasa ke semasa, dan juga satu tambahan yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan perempuan, pemberat dia ataupun pengurusan aset ni sangat dititik beratkan oleh pihak pengurusan jabatan, juga pihak pengurusan kementerian dan juga oleh pihak pengurusan kerajaan. Kalau tuan-tuan maklum bahawa kerajaan Malaysia Madani pada hari ini adalah kerajaan yang sangat menitik beratkan dari segi kebajikan pelajar dan juga kebajikan pensyarah dan kaki tangan. Dan paling utama yang berkaitan dengan pelajar ataupun kaki tangan kerajaan adalah dari segi pengurusan aset. Sebab aset tu adalah satu kemudahan, terutamanya kita sebagai institusi pendidikan. Aset PDP adalah aset-aset yang membawa ataupun boleh diolahkan, mengeluarkan outcome ataupun output, iaitu apa yang diperlukan oleh industri, iaitu kepakaran pelajar yang mematuhi ataupun selaras dengan peredaran teknologi dan juga
permintaan industri sekarang lah, kita sebagai ekosistem institusi TVET yang unggul ataupun yang utama di Malaysia. Selanjutnya saya meneruskan sesi saya ini bukan sesi satu pihak, di mana-mana di sepanjang perkongsian saya ataupun sebarang perkongsian saya ini, sekiranya tuan-tuan perempuan ada pertanyaan boleh diajukan secara terus. Kalau malu untuk mengeluarkan ataupun berkongsi suara tuan-tuan perempuan, boleh menggunakan chat box dekat bawah yang ada dekat Google Meet. Dan sesi kita pada hari ini dia tak akan ambil masa yang lama. Saya jangkakan dalam sejam ataupun paling lama pun dalam sejam setengah. Okey. Selanjutnya ini adalah makluman untuk makluman tuan-tuan perempuan Musyawarah JKPAK JPPKK seperti dalam tata cara pengurusan ataupun perkiling tata cara pengurusan aset. Kita perlu, semua PTJ adalah dikendaki untuk melaksanakan musyawarah jawatankuasa pengurusan aset kerajaan sebanyak 4 kali setahun ataupun setiap suku kena laksanakan sekali. Dan ini adalah takwim untuk musyawarah JKPAK JPPKK di mana tuan-tuan perempuan, institusi tuan-tuan perempuan perlu melaksanakan musyawarah JKPAK di PTJ masing-masing sebelum musyawarah JKPAK JPPKK. Dan kita di JPPKK, JKPAK JPPKK perlu dilaksanakan sebelum musyawarah JKPAK di peringkat kementerian. Dan oleh sebab itu pada pagi tadi saya ada masuk ataupun semalam kita ada keluarkan email untuk berkaitan dengan bengkel ni beberapa hari lepas, dan pada pagi tadi dalam grup Telegram, sekiranya tuan-tuan perempuan ada dalam grup Telegram, saya mohon juga pegawai-pegawai aset untuk menyertai perkongsian saya pada hari ini. Dan saya harap semua institusi ataupun sebanyak yang dalam ni ada 200 orang ni, ada pegawai aset ataupun wakil pegawai aset daripada semua PTJ, sebab ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan ni adalah yang perlu tindakan segera ataupun perlu makluman kepada tuan-tuan perempuan. Okey. Selanjutnya seperti yang saya terangkan tadi, musyawarah JKPAK JPPKK telah kita laksanakan bilangan 1 pada 11 Januari, dan yang akan datang ini adalah dalam masa kurang lebih 2 minggu adalah musyawarah JKPAK bilangan 2 untuk pelaporan suku 1 tahun 2024, iaitu akan dilaksanakan pada 16 Mac 2024 Selasa. Musyawarah JKPAK KPT dijangka pada 18 Mac. So kita kena laksanakan sebelum KPT, dan oleh sebab itu mohon semua PTJ, pegawai aset mengambil maklum bahawa musyawarah JKPAK di pihak institusi perlu dilaksanakan sebelum tarikh 16 Mac tersebut pada tarikh yang bersesuaian. Dan bermula daripada tahun ini, dalam masa terdekat kita akan, ada ralat 16 April. Bukan Mac tu dah berlalu, 16 April. Maafkan tim saya, dia silap cari sana. Okey, 16 April 16 April bukan 16 Mac. Bulan depan, bukan bulan ni. Okey. Saya sambung mana tadi? Okey, oleh sebab itu perlulah tuan-tuan perempuan perlu melaksanakan musyawarah JKPAK di pihak tuan-tuan perempuan pada 16 sebelum 16 April. Okey, selepas, iaitu minggu selepas kita menyambut hari raya lah. Satu lagi untuk permulaan ataupun penambahbaikan yang kita akan laksanakan pada tahun ini adalah semua PTJ perlu mengemukakan minit mesyuarat JKPAK yang telah dilaksanakan selepas mesyuarat tersebut telah dilaksanakan di pihak PTJ masing-masing. Sebelum-sebelum ni kita tak kumpul minit mesyuarat daripada PTJ, tetapi bermula pada suku 1 tahun 2024 mengambil kira bahawa ada beberapa item ataupun beberapa input yang kita perlu terima. Semua PTJ diwajibkan untuk mengemukakan minit mesyuarat JKPAK yang telah dilaksanakan mengikut sukuan. Okay. Untuk perkara ini, satu email atau satu pemakluman dan juga satu pautan akan dikemukakan untuk tindakan dan perhatian tuan-tuan perempuan semua dalam masa terdekat. Saya harap pegawai-pegawai aset ambil maklum
kita bermula pada suku 1 tahun 24, kita akan minta institusi untuk mengemukakan minit mesyuarat secara atas talian. Okay, kita tak nak soft copy, kita tak nak hard copy, tak payah hantar surat, kita akan buka link untuk tuan-tuan perempuan kemukakan minit mesyuarat kepada pihak kami. Dan selanjutnya juga mesyuarat JK4 bilangan 3 pada 11 Julai dan mesyuarat JK4 bilangan 4 juga pada 10 Oktober. Ini secara tentatively. Dan mengambil kira bahawa ada beberapa negeri yang bercuti ataupun hujung minggu dia adalah pada hari Jumaat dan Sabtu, kita tak akan melaksanakan mesyuarat JK4 JPPKK pada hari Jumaat, Sabtu ataupun Ahad. Kita akan melaksanakan antara hari Isnin hingga hari Khamis. Okay? Sebab kita nak memberi luang kepada ataupun nak accommodate kepada negeri-negeri yang di mana tarikh bekerja tu tak sama, okey, bagi setiap negeri. Selanjutnya, saya juga mohon, saya maklum ada beberapa PTJ ataupun sebahagian besar PTJ ada terlibat dengan pertukaran pegawai ataupun ada terlibat dengan pegawai naik pangkat ataupun berpindah institusi. Saya mohon untuk kemaskini maklumat pegawai pengurusan aset dan juga store bagi semua institusi. Okey. Kemaskini link yang ini. Okey. Kita yang link ni akan dikongsikan dan juga telah dikongsikan dalam grup Telegram. Sekiranya ada pegawai-pegawai daripada institusi, pegawai-pegawai aset yang telah bertukar, okey, ada pertukaran maklumat dari segi nombor pejabat ataupun nombor talian, email dan juga jawatan, mohon untuk kemaskini sebab data ini penting sebab sebarang pemakluman berkaitan tindakan ataupun berkaitan dengan aset, penyelarasan mungkin aset, kita akan hubungi nama-nama pegawai yang tersenarai di dalam Excel ni, termasuk juga dengan pegawai store dan juga pegawai pengurusan aset lain selain pegawai aset yang menguruskan ataupun terlibat dengan pengurusan aset di institusi masing-masing. Okey, jelas tuan-tuan perempuan, saya mohon untuk kemaskini link tersebut. Selanjutnya juga sebenarnya saya ada 2-3 perkara lanjut yang saya akan kongsikan pada hari ini. Tetapi sebelum saya pergi lanjut, saya akan menerangkan berkaitan dengan template pengisian terlebih dahulu. Okey, untuk tuan-tuan perempuan yang telah bersama saya sekian lama, akan maklum bahawa kita ada unit pengurusan aset ahli, ada satu portal site di mana tuan-tuan perempuan untuk isi pelaporan JKPAP perlu masuk ke portal site ini. Okey, kita buka ke template pelaporan JKPAP Politeknik. Ini juga adalah satu penambahbaikan yang kita laksanakan, yang tim saya dengan tim saya laksanakan sejak saya dilantik sebagai pegawai aset ataupun pegawai penyelaras aset untuk jabatan. Sebelum-sebelum ni sekiranya tuan-tuan perempuan yang telah lama mengurus aset akan maklum bahawa ni template ni adalah berbeza. Kita baru guna template dalam kaedah ini pada tahun lepas. Okay. So boleh masuk ke ikut politeknik masing-masing dan isi. Okay. Saya ambil satu politeknik yang saya nak tengok. Politeknik, semua template sama je, boleh buka. Politeknik Kota Kinabalu. Okay. Masuk sebagai contohnya, tekan link tu, dia akan masuk macam ni. Okay. Dan ada, kalau tuan-tuan perempuan yang telah biasa melihat Excel ni, ya sebab kita dah guna Excel ni dalam setahun pada tahun lepas. Okey. Tahun ni kita ada buat, suku pertama tahun 24 kita ada buat penambahbaikan dan kita kurangkan bilangan maklumat yang perlu diisi oleh tuan-tuan perempuan. Okey. Sebab kenapa kita kurangkan? Yang pertama adalah bilangan ataupun maklumat tersebut di ibu pejabat kita telah ada data tersebut, so kita tak perlu PTJ untuk kemukakan data yang sama, okay? Dan mengurangkan tuan-tuan perempuan untuk mengisi data sebab lebih banyak isi, lebih
tendensi untuk salah isi itu tinggi. Oleh sebab itu mana-mana data yang ada di ibu pejabat kita akan extract terus. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan tak perlu isi data tersebut. Contohnya untuk 28, okay, OS 28, boleh nampak slide saya punya Excel. Ini contoh Excel daripada Politeknik Kota Kinabalu. Kita hanya isi yang berwarna hijau sahaja. Okey, isi yang berwarna hijau sahaja. Semak dapatkan peruntukan ni daripada unit-unit yang berkenaan di Politeknik ataupun Kolej Komputer Tuan Perempuan. Hanya isi yang berwarna hijau sahaja, tab yang berwarna hijau sahaja. Kalau tab yang warna putih ni, kalau tekan dia memang tak boleh. There is a problem, tak boleh edit sebab kita dah barkan akses tersebut untuk tuan-tuan isi. Hanya yang berwarna hijau saja, contohnya macam yang saya tekan ni boleh isi. Dan janaan dia adalah secara automatik. Okey. Boleh nampak Okey. OS 28 isi dekat sini contohnya. Okey. Bila dah isi kat sini dia akan keluar dekat tab-tab yang berkenaan lah. Okey. Kad inden minyak dapatkan data ni ikut sukuan. Dan untuk makluman tuan-tuan perempuan, template ni adalah template yang akan memudahkan tuan-tuan perempuan untuk laporan tahunan nanti. Oleh sebab itu, pada setiap sukuan, isikan maklumat yang betul pada setiap sukuan. Sebab pada akhirnya, pada suku keempat nanti, bagi tahun 2025, awal tahun 2025, bila kita mohon laporan tahunan pengurusan aset di peringkat PTJ, tuan-tuan perempuan hanya perlu compile dan print, dapatkan tanda tangan printkan Excel ni, dapatkan tanda tangan pengarah, itulah laporan tahunan pengurusan aset tuan-tuan perempuan. So tak payah buat seperti sebelum-sebelum ni. Oleh sebab itu, data yang dikemukakan ni hendaklah tepat dan betul sebab dia akan menjejaskan pelaporan tahunan tuan-tuan perempuan juga nanti. Okey. Selanjutnya adalah kedudukan aset semasa. Okey, boleh buka portal SPA, apa yang baki di bawah daripada tahun lepas tu boleh masukkan angka tersebut. Okey, saya ulang lagi semula hanya yang berwarna hijau saja. Sebab saya pasti lepas ni saya akan dapat pertanyaan melalui WhatsApp ataupun daripada Telegram, kenapa saya tak boleh type ni? Kenapa saya tak boleh type suku satu? Kenapa saya tak boleh type suku satu? Sebab kita dah buy access tersebut dan janaan data adalah secara automatik. So tuan-tuan perempuan hanya isi, nak nampak data tu keluar, isi dahulu yang berwarna hijau. Okay, data yang diwarna hijau. Dan pendaftaran ni dia akan secara automatik juga. Isi ikut sukuan. Okay. Penerimaan hadiah untuk bermula pada suku 1 2024, untuk tab penerimaan hadiah, kita tak akan minta PTJ untuk isi. Okay. Sebab itu dia akan jadi putih, tak hijau. Okay. Tab ni akan tinggal kosong. Kami di Ibu Pejabat akan isikan laporan penerimaan hadiah ini sekiranya institusi tuan-tuan perempuan ada dapat kelulusan penerimaan hadiah. Okey. Sebab kenapa kita buy access ni? Sebab ada pernah terjadi institusi tu dia isi maklumat ni tapi sebenarnya dia tak pernah angkat pun untuk kelulusan di pihak JPPKK. Dia declare dekat Excel tapi dia tak pernah angkat. So kita tak nak pelaporan tu akan jadi salah. Okay. Oleh sebab itu kita akan buy access untuk penerimaan hadiah ni. Tuan-tuan perempuan kita yang akan isi berdasarkan mana yang kita telah luluskan. Okay. Untuk pemeriksaan aset selanjutnya, sama juga nampak dekat sini kuantiti dia akan kosong. Kenapa kosong? Sebab tuan-tuan perempuan sebelum nak isi kuantiti tu, kena isi dahulu kedudukan aset dekat sini. Saya ambil contoh, saya letak 100 dekat sini. Okey. Pemeriksaan dia akan jadi 100. Kuantiti akan jadi 100 dekat sini. Ini yang saya masukkan tadi, janaan data adalah secara automatik. Tuan-tuan perempuan kena isi dahulu, baru dia akan keluar data di tab-tab yang berkenaan. Okey. Selanjutnya juga saya nak tekankan berkaitan dengan pemeriksaan aset. Hanya lapor aset dalam kategori A, B, C, D.
iaitu sedang digunakan, tidak digunakan, rosak, sedang diselenggara. Bagi pinjaman tak boleh declare sama sekali dan hilang pun tak boleh terjadi sama sekali dalam laporan pemeriksaan aset di PTJ, tuan-tuan dan puan. Okey. Oleh sebab itu kita hanya benarkan akses kepada yang berwarna untuk ABCD yang berwarna hijau ni saja. Dan sebagai satu langkah penambahbaikan dan selaras juga dengan perubahan pucuk pimpinan di peringkat KPT, bermula pada suku 1 tahun 2024, sekiranya tuan-tuan perempuan declare ada aset yang tidak digunakan, contohnya ada 1000 aset di institusi tuan-tuan perempuan yang tidak digunakan. Lepas tu ada 50 aset yang rosak. Tuan-tuan perempuan kena isi tab yang ini dan letak kategori setiap item tersebut. Kalau rosak, tuan-tuan perempuan declare ada 10, dekat sini pun kena ada 10 pemakluman aset tu dan apa tindakan yang sedang dibuat terhadap aset yang declare sebagai rosak tersebut. Okay. Data ini diminta oleh KPT. Okay. Untuk makluman tuan-tuan perempuan juga, pengurusi JK4 KPT adalah Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan KPT dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian tersebut adalah seorang pegawai baru, lantikan baru yang menggantikan pegawai yang lama, dan dia memohon pada mesyuarat JK4 KPT yang lepas untuk di PTJ kemukakan pelaporan penuh apa kategori aset yang tidak digunakan dan rosak tersebut. Okay. So, tuan-tuan perempuan, saya mohon untuk ambil perhatian serius berkaitan perkara ini. Ambil perhatian serius berkaitan perkara ini. Apabila buat pemeriksaan aset, okey, letak dekat sini, kalau declare 50, dekat tab belakang kena ada maklumat 50 aset yang tidak digunakan ataupun berapa ikut jumlah mana yang kita declare tak ada tu. Okey. Salah satu sebab kenapa kita memerlukan data ni juga untuk kita dapatkan satu data menyeluruh untuk kita mohon peruntukan tambahan daripada MOF untuk menggantikan aset-aset yang rosak di PTJ tuan-tuan perempuan. Itu perkara yang sedang kita ambil, tindakan sedang kita laksanakan. Okay. Saya tekankan sekali lagi, untuk aset yang tidak digunakan dan juga aset yang rosak, sekiranya tuan-tuan perempuan buat deklarasi ataupun buat pemeriksaan dan dapati ada 100 aset ataupun 1000 aset tidak digunakan dan ada 50 aset yang rosak, tuan-tuan perempuan kena bagi pemakluman bagi setiap kategori ataupun setiap jumlah item tersebut. Kalau ada 50 aset rosak, perlu ada 50 penerangan aset yang rosak tersebut. Kalau ada 1000 aset tidak digunakan, tuan-tuan perempuan kena declare 1000 keterangan aset tersebut. 1000 sampai bawah. Okey. Sebelum saya pergi lanjut, saya buka untuk soalan kalau ada kaitan perkara ini. Ya, Cik Hilda. Selamat pagi semua, selamat pagi Cik Dwit. Ini tentang laporan tahunan. Ada contoh laporan tahunan Cik Dwit? Laporan tahunan, Ya. PMU bukan bagi saya dimaklumkan semua pelaporan tahunan telah selesai dikemukakan. Okay. Memang telah selesai. Cuma nak teruk contoh dekat sini sebab bila saya reverse balik, kaji balik dalam laporan tu ada di dalam senarai semak ada nombor 4 sijil tahunan pemeriksaan aset alih. Apabila saya kaji balik ini dalam template yang sheet ini Excel kan, dia tidak disertakan laporan sijil tahunan pemeriksaan aset IPA 13 kalau silap saya. Okey, saya maklum apa yang Puan Hida mention tersebut. Untuk laporan tahunan sijil tu dia akan digeneratekan nanti pada
awal tahun nanti apabila sampai tempoh untuk kita mohon kemukakan laporan tahunan tu, kita akan bagi template yang untuk rujukan juga nanti. Untuk sekarang, untuk tahun 2023, semua pelaporan tahunan telah selesai. Slide ni ia ikut yang sedia ada saja nanti. Untuk laporan tahunan yang akan datang, kita akan Boleh. maklumkan Tambah dari baik, semasa Cikgu. ke semasa. Okey, Puan Ida? Okay, thank Okay. you. Boleh ada apa-apa soalan lagi berkaitan dengan pemeriksaan aset yang saya nyatakan tadi? Hello, Ambil jelas saya daripada KKNT. Di minggu depan saya nak tanya tentang laporan penuh ni yang untuk aset rosak dan tak digunakan, hanya sekadar dekat link, dekat tab tu sahaja kan? Tak ada macam upload dokumen lain, file Tak lain? ada. Betul. Bagi saja keterangan dekat sini, dan sekiranya pihak kami memerlukan dokumen lain untuk justifikasi tersebut, kita akan berhubung secara individu kepada setiap PTJ yang terbabit. Tapi setakat permohonan data yang kita perlukan adalah nyatakan kalau kita buat deklarasi ada 50 item aset yang rosak, kita kena bagi setiap 50 tersebut. Dan kalau aset tidak diguna pun perkara yang sama juga. Semua dalam pautan link yang ada ni. Okey, pengisian JKPAP ni. Boleh? Tuan-tuan perempuan, ada soalan lain? Terima kasih Cik David. Ya, sama-sama Cik Dewi. Puan Nora. Ya, Saya Roza nak tanya yang kerosakan tadi tu, boleh Cik Dewi buka? okey. Okey, kalau tindakan tu cuma ada 2 sahaja ke Cik Dewi? Betul, sama ada tindakan pelupusan ataupun pembaikan. Sebab itu saja untuk tindakan untuk aset rosak. Yelah Sebab kalau kata ya, silakan. let's say barang tu rosak tapi kita ni tak ada duit bajet untuk repair dia kan, untuk baiki dia, so kita akan letak dekat situ. Pelupusan. Oh, Okey, nak baiki tapi saya maklum. Saya akan minta tim saya untuk tambah lagi dekat sini, iaitu catatan. yes. Tambah dekat sini catatan. Okey, catatan berkaitan apalah, contohnya kalau Puan cakap perlu apa, Okay. letaklah kat sini. Alright, terima kasih. Okey. Saya dengar saya punya tim dah merungut dah tu, tapi tak apa, kita akan usahakan yang terbaik. Ya, Puan Hilda, ada soalan lagi? Ya, sorry pasal yang tadi terlupa. Okey. Kan dalam laporan tahunan tidak ada QPA 13. Boleh kami kemukakan laporan tu sekali lagi ke Cik? Hanya untuk QPA 13 sebab kan yang ISAS baru-baru ni dia memerlukan QPA 13 juga untuk auditan. Okey. Yang kami hantar dengan Cik hari tu tak ada QPA 13 Okey. yang laporan. Hari tu hantar melalui Link. link Google Yes. Form. Google Yes. Form. Okey. Saya ambil maklum dan tim saya yang ada dalam ni pun ambil maklum. Nanti saya akan minta tim saya untuk berhubung dengan Politeknik Muka. Politeknik Muka kan, Puan Hilda? Ya, terima kasih. Okey. Sama-sama. Ya, Encik Kai. Ada soalan? Cik Muhammad Khairuddin. Ada? Okey, sorry. Ya. Okey. Untuk yang aset tak digunakan tu kategori B. Okey. Ada dia punya butiran ke? Kalau yang maksud dia dalam tadi tu kita tak tengok lagi tu. Sebab takut benda tu dah ada kan tanya. Oh, tanya status tu. Status dia separuh baik ataupun baik? Okay, untuk yang tindakan tu boleh tengok jadi apa yang ada. Simpan okey. ataupun kita dalam proses Cadangan. untuk kita buat pindahan. Okay, kalau kata kita mau jumpa dan kita cadang untuk pindahan, kita akan letak pindahan lah kan? Betul. Okey. Lepas tu saya akan tambah juga macam tadi, saya akan tambah catatan. Okey. So cadangan pindah tu mungkin dah ada dalam proses dicadangkan untuk pindah kepada PTJ mana ataupun dicadangkan untuk buat pelupusan sekiranya berkenaan lah. Saya akan tambah catatan di sini. Okey, terima kasih.
Okey, sama-sama. Selanjutnya ada soalan sebelum saya teruskan? Ya, Puan Sarima. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Macam ni Cik Dewi, saya nak tanya kan untuk yang pemeriksaan tu, Okey. okey. Kalau waktu kita kan status pemeriksaan tu, kalau kata di dalam sistem SPA tu, bila kita buat online, dia tak ada pilihan untuk pelupusan. Okey. Betul tak? Dia cuma ada apa nama tu, status pemeriksaan sedang digunakan, sedang diselenggara, tidak digunakan, pinjaman perlu perbaikan ataupun hilang lah. Okey, soalan saya lah kan. Kalau kita sedang digunakan tu tak ada masalah. Tapi kalau kita tik perlukan pembaikan, selagi kita tak buat pembaikan, dia akan kekal di situ. Macam tak boleh lagi kita tak perbaikan, dia macam status dia tak berubah, tak boleh nak berubah. Maksud saya macam tu lah. Kalau kita pilih apa nama tu, cadangan, sekejap. Maksud saya apa yang nak pilih kalau untuk tu? Macam mana tu? Okey, pertanyaan Puan Sarima saya kurang jelas tapi saya cuba faham balik. Maksudnya dalam FPA tu, site tu, bila kita buat pemeriksaan, Okey. kita tak ada yang sama macam ni, A, B, C, D, E, F. Okey. Betul? Tak sama kan? Betul. Tak sama. Lepas tu yang Puan sebut tadi, Maksudnya kalau kita nak buat macam katalah dia dah rosak tak boleh guna kan. Kalau kita tulis rosak, pilihan rosak kot saya rasa ada ke pilihan. Untuk rosak tak ada. Sedang diselenggara, mungkinlah perlukan pembaikan lah kata pilih. Kalau rosak mesti perlukan pembaikan. Tapi kalau kata benda tu dah tak boleh baiki tu, macam mana tu? Maksudnya kita nak buat pelupusan je. Tapi pilihan untuk pelupusan tu tak ada. Okey, saya dah jelas dah pertanyaan Puan. Kalau kita dah nampak benda tu dan kita dah gazetkan benda tu sebagai kita perlu buat pelupusan, okey, dan keadaan aset tersebut bukan dalam keadaan yang baik, so dalam kita buat semakan dalam ataupun pelaporan dalam SPA ataupun sistem portal aset tersebut, kita declare dia sebagai aset rosak. Okey, rosak, declare dia dekat rosak, lepas tu kemukakan pemakluman dekat sini aset rosak, tindakan dia adalah pelupusan. Ataupun kalau perbaikan, masih nak buat perbaikan, letaklah pembaikan dekat sana. Sebab item rosak tu dalam SPA tu adalah cadangan pelupusan sebenarnya. Sebab bila aset tu rosak, dia memang automatically adalah dua saja. Satu pelupusan, satu pembaikan. Tapi dia untuk pelupusan tak ada kan sebab pilihan kita ada yang sedang itu betul, dalam tu dia kan. Memang tak ada pelupusan tapi tuan-tuan puan boleh pilih rosak. Tapi rosak pun tak ada. Tak ada, rosak ada. Rosak tak ada, dia cuma ada sedang digunakan, sedang diselenggara, tidak digunakan, pinjaman, hilang ataupun perlu pembaikan. Itu je yang ada dekat dalam tu. Saya tak dengar. Saya dua mute. Yang terbaru mungkin puan tengok yang lama tu, sistem yang lama ataupun yang tak kemas kini. Yang terbaru tim saya dah semak ada kategori rosak tu dalam SPA. Kalau rosak tu bukan dia tak ada pilih. Oh, okey. Okey, nampak? Boleh jelas kan? Okey. Boleh jelas. Jelas.
Ni ada sedang digunakan, tidak digunakan, rosak dan Sebab sebelum ni ada- pemeriksa kita alami masalah lah kan. Jadi sebab bila tak ada pilihan tu kita terpaksa tulis sedang digunakan jugalah. Tapi kita buatlah proposal. okey. Okey, okey. Jelas So Okey. menjawab soalan Puan Sarimah. Okey, terima kasih. Okey. Ya, sama-sama. Kejap ada masalah dari segi ni. Saya buka balik. Okey, baik. Saya harap jelas Saya tekankan sekali lagi, saya rasa saya dah banyak kali tekankan tapi saya tekankan sekali lagi, untuk tidak digunakan dan rosak perlu ada pelaporan terperinci, okey? Dalam link yang sama juga, okey? Selanjutnya bagi pembelian aset, ini adalah pembelian aset yang ada menerima peruntukan OS 35. Okey, boleh letak kat sinilah. Dan juga saya ambil maklum ada beberapa PPJ yang menerima duit peruntukan usang. Peruntukan usang di bawah PIN 64 pembangunan yang beli aset juga. So kalau ada terima peruntukan tersebut dan aset tersebut telah diperolehi, telah selesai pendaftaran apa semua, kena buat deklarasi dalam pelaporan ni pada suku-suku yang berkenaan lah. Kalau saya rasa untuk suku pertama ni bulan Januari hingga Mac tu mungkin ada PTJ yang tak buat pembelian apa-apa lagi. So kalau tak ada tinggalkan kosong. Tapi untuk suku-suku yang akan datang, kalau ada pembelian pada suku yang terlibat, bulan-bulan yang terlibat tersebut, kena nyatakan secara terperinci dalam link ni. Dan sekali lagi saya tekankan, hanya yang berwarna hijau saja. Tahun lepas kita letak warna kelabu. So mungkin tak berapa jelas. So tahun ni kita letak warna hijau. So hanya yang tab yang berwarna hijau saja boleh diisi. Sama juga pindahan, kalau ada pindahan yang kita terima. Kalau PTJ ada terima pindahan aset daripada agensi kerajaan persekutuan yang lain, dah selesai terima, dah daftar, buat deklarasi di laporan pindahan aset. Tetapi kalau institusi tuan-tuan perempuan ada melaksanakan pindahan, maksudnya daripada institusi A ke institusi B, saya ambil contoh daripada KK Penampang ke KK Tambunan, ada buat pindahan aset. Yang ini telah angkat kelulusan di pihak ibu pejabat, kami yang akan isi. Untuk pengeluaran ni, tab pengeluaran aset ni, ibu pejabat yang akan isi. Itu sebab kita tak bagi warna hijau, ini warna putih. Sebab dia kita nak mengurangkan tuan-tuan perempuan mengisi data. Lebih kurang tuan-tuan perempuan isi, lebih tepatlah data yang dikemukakan. Okey, jelas saya akan pergi lebih cepat sebab ini saya rasa tuan-tuan perempuan dah sedia maklum. Sama juga untuk laporan penyelenggaraan, juga yang sama juga, penyelenggaraan kenderaan. Okey, penyelenggaraan ICT, tab yang warna hijau, isi, ikut sukuan yang betul, isi data betul. Pelupusan pun sama juga, tuan-tuan perempuan, hanya isi yang telah mendapat kelulusan pelupusan. Okey, telah buat kelulusan, telah perolehi kelulusan pelupusan, telah diluluskan dan tuan-tuan perempuan buat pelupusan pada tempoh-tempoh tersebut, isi. Kalau tak ada, biarkan kosong. Okay, kalau tak ada pelupusan, tuan-tuan perempuan institusi tak ada buat peruntukan, okay, biarkan kosong. Untuk pertanyaan Puan Aisyah, saya akan jawab sekejap lagi. Saya teruskan kepada slide dulu, kepada Excel. Okay, untuk hapus kira aset memang tak boleh isi sebab memang kosong. Tuan-tuan perempuan tiada, untuk hapus kira kena kelulusan daripada KPT. Bila kelulusan KPT, kena berhubung balik dengan pihak kami di UPA JPPKK. So benda ni tak berlaku, tapi kita tinggalkan juga tab yang dekat sini sebab tab ini akan digunakan untuk compilekan laporan tahunan nanti. Perlu ada. So hapus kira ni kosong, tak payah isi. Okay? Sebab memang tak boleh isi. Untuk institusi yang ada aset hidup tumbuhan, isi juga yang warna ni. Warna hijau. Okay?
sama juga kalau ada pendaftaran pada suku tersebut, isi. Kalau ada kos penjagaan, jualan yang berkenaan dengan aset hidup tumbuhan, isi tag warna hijau. Kalau ada pemeriksaan, okey, untuk pemeriksaan, okey, pemeriksaan jumlah dekat sini kita letak kad, okey, jumlah kad, okey. Tapi hasil pemeriksaan adalah kuantiti dalam kad, okey. Sebab aset hidup tumbuhan dia boleh jadi satu pokok tu satu kad, tetapi dia ada juga satu kad tu dia ada 100 pokok ataupun ada 10 pokok. Tapi kita isi dekat periksa ni adalah jumlah kad yang kita isi. Okey, contohnya jumlah kad ada 1. Okey. Tetapi jumlah kuantiti aset yang kita periksa dalam kad tu ada 100 dan 100 tu semua sihat. Letak sini 100. Okey. Dia bukan dekat sini 100, dekat sini pun kena 100. Okey. Jelas paling senang indikator dia pun kita dah terangkan dekat sini jumlah kad dekat atas. Hasil pemeriksaan kita dah letak kuantiti dekat atas. Okey. Jumlah kad dan kuantiti tu berbeza Kad tu adalah pendaftaran, kuantiti tu adalah jumlah aset dalam satu kad tu. Okey. Selanjutnya pindahan kalau ada terimaan, tapi biasa kalau tumbuhan ni tak adalah. Kalau tak ada tinggalkan kosong saja. Pelupusan sama juga kalau ada, tapi pelupusan ni pun biasanya tiada sebab kuasa melulus sebagai pelupusan tu ada di ibu pejabat. Okey. Hapus kira pun sama juga tak ada, so memang tak ada tab hijau, memang kosong saja. Okey. Untuk kedudukan semasa ikan, kita ada 128 PTJ, Politeknik dan College Community, hanya ada 5 institusi yang mempunyai aset hidup ikan. Yang lain tak ada aset hidup ikan, tidak payah isi. Hanya kepada PTJ, 5 PTJ yang ada aset hidup ikan tersebut saja yang perlu isi. Okey. Sama juga pendaftaran, penjagaan, pemeriksaan. Bagi pemeriksaan sama juga jumlah kad, kuantiti dekat sini. Jumlah kad, kalau ada 10 kad, okey, sihat dekat sini kenalah ikut bilangan ikan yang ada. Okey. Betul, semua kelulusan bagi pelupusan adalah di ibu pejabat, bukan di PTJ masing-masing. Okey. Kuasa melulus bagi pelupusan sama ada pelupusan aset, pelupusan store, pelupusan aset hidup, ikan, tumbuhan, semuanya kena angkat surat kelulusan di ibu pejabat JPPKK melalui unit pengurusan aset ahli dan store. Okey. Bukan pengarah institusi tuan-tuan perempuan kuasa melulus. Ketua jabatan dalam kes ni adalah ketua pengarah JPPKK. Baik. Seterusnya pindahan pelupusan kalau ada, biasanya tak ada, hapus kira. Okey. Untuk dia ada satu dekat sini juga haiwan. Tapi haiwan kita tak masukkan dalam ni sebab semua PTJ di bawah JPPKK tidak mempunyai aset hidup haiwan. Okey. Kalau ada haiwan-haiwan ataupun binatang-binatang yang berada dalam kampus ataupun dalam compound PTJ, yang itu contohnya saya maklum ada politeknik yang ada monyet liar. Monyet liar tu bukan dikira sebagai aset politeknik Monyet liar tu sebab dia liar, dia tak berdaftar, so tak payah nak declare monyet tu sebagai hak milik politeknik. Okey. Saya maklum ada PTJ yang adalah haiwan-haiwan yang ada dekat-dekat tu. Okey. So untuk kedudukan aset tak ketara sama juga. Okey. Dan saya juga dimaklumkan ada PTJ yang berdekatan dengan kelapa sawit. Kelapa sawit dan kadang-kadang ada haiwan-haiwan seperti khinzir ataupun babi yang masuk kompaun PTJ. Yang itu jangan kita declare sebagai hak milik PTJ kita sebab dia liar. Okey. Sama juga pemeriksaan aset tak ketara. Okey. Pelupusan aset tak ketara, hapus kira, kedudukan stok,
okay, pindahan stok, pelupusan stok, kita isi yang berkenaan saja, yang berwarna hijau, yang berwarna putih macam ni tak boleh isi, biarkan kosong. Untuk verifikasi stok ni hanya dilaksanakan pada suku keempat sahaja. Okay, tapi kita akan buka juga warna hijau lah. So kalau ada PTJ yang isi verifikasi stok pada suku pertama, saya dah boleh tahu bahawa PTJ tu dia ada tak faham dari segi pengurusan stok. Pengurusan stok laporan verifikasi hanya berlaku pada suku keempat sahaja. Okay. Selanjutnya adalah yang itu saja. Yang lain-lain tu tak ada dah. Kita dah ringkaskan tuan-tuan perempuan. Mana yang kita ada info di ibu pejabat, kita akan extract terus. Kita tak akan minta tuan-tuan perempuan isi. Tuan-tuan perempuan, sekali lagi saya terangkan sebab saya selalu terima soalan selepas taklimat saya. Kenapa saya tak dapat isi yang tab yang ni? Tab ni saya tak boleh isi, tab tu saya tak boleh isi. Hanya boleh isi tab yang berwarna hijau sahaja. Okey? Yang tak boleh isi tu memang tak boleh isi lah tu. Okey? Dan janaan data tu adalah automatik. Jangan isi satu bahagian lepas tu tengok tak sama dengan data. Memang tak akan sama sebab tuan-tuan pun kena isi dahulu semua. Okey? Biasanya yang cakap tak sama tu dia cakap kedudukan aset saya tak sama lah, saya ada buat pelupusan. Tapi dalam tab pelupusan tu dia tak isi lagi tab pelupusan tersebut. Oleh sebab dia tak isi, itu sebab dia dalam data dia tak nampak. Okey. Tetapi sekiranya semua dah isi dan tuan-tuan perempuan ada masalah dari segi Excel, ada data yang kurang tepat, okey, boleh berhubung balik dengan kami lah di UPA JPPKK. Okey, yang ini adalah soalan ataupun pertanyaan yang ditunggu-tunggukan. Bila tarikh akhir saya ataupun PTJ perlu kemukakan data JKPAP yang saya terangkan tadi? Sepatutnya tarikh akhir dia adalah pada 1 hari bulan April. Okay. Encik Zulkarnain maklum dengan saya 1 hari bulan April. Tetapi saya memberi kelonggaran kepada semua PTJ tarikh akhir untuk mengemukakan data penuh Ini tarikh akhir maksudnya selepas daripada tarikh tersebut, kalau ada lagi yang nak mohon untuk buka, kita tak akan buka. Okay. So tuan-tuan perempuan, biasanya saya akan terima bila dah tutup tu tuan-tuan perempuan suruh buka sebab ada tertinggal, ada salah isi, dan saya harap benda-benda tersebut kita kurangkan lah, jangan ada lagi. So tarikh akhir untuk pengemukakan data JKPAP bagi setiap PTJ adalah pada 4 April. 4 April hari Khamis pukul 5 petang. Okey, saya ulang, 4 April hari Khamis pukul 5 petang. Okey, data JKPAP dikemukakan 4 April 2024 Khamis 5 petang untuk pelaporan suku pertama tahun 2024. Jelas? Sebelum saya pergi lanjut, saya buka sekali lagi untuk pertanyaan kalau ada. Ada? Assalamualaikum, Cik Dewi. Morning, Cik Dio. Morning. Cik Dio, siapa dulu? Saya dulu boleh? Boleh. Boleh. Okey, Cik Dio berkaitan dengan tarikh tu untuk 4 April untuk kita orang daripada 1 sehingga 4 tu ada 4 hari saja untuk bulan April untuk kita buat meeting dan pelaporan. Jadi kalau boleh kita minta extend sedikit lagi masa. Kita macam mana? Ataupun sebab kita dapat makluman tadi 16 hari bulan kan cut off untuk kita submit. Betul. Terima kasih. Okey, izinkan saya untuk bagi respon dulu respon kenapa 4 April dan kenapa kita tak boleh bagi lebih daripada 4 April. Okey. Yang pertama adalah pihak KPT memohon data JKPAP. Data yang kita kumpul daripada tuan-tuan perempuan daripada PTJ semua ni adalah data induk kepada JPPKK. Okey. Oleh sebab itu sama juga konsep dia, PTJ buat mesyuarat JKPAP, kena buat dahulu. Bila dah buat baru lapor kepada pihak kami di JPPKK. Berdasarkan data PTJ sebut, kita akan bentangkan dalam mesyuarat JKPAP JPPKK
Selanjutnya, data yang sama kita akan panjangkan kepada KPT untuk laporan JKPAP KPT. Dan KPT mohon untuk kita Politeknik dan College Community kemukakan data JKPAP pada 2 April sebenarnya. 2 April. Oleh sebab itu, kita dah mohon kelonggaran sedikit daripada pihak KPT dan itu sebab saya boleh extend sikit lagi data daripada PTJ ataupun daripada tuan-tuan perempuan Politeknik dan College Community perlu dikemukakan 4 April Khamis 5 petang. Itu sebab saya mohon perhatian dan jasa baik tuan-tuan perempuan berkaitan dengan tarikh-tarikh ini. Kenapa tak boleh lebih walaupun mesyuarat adalah pada 16 ataupun pada minggu selepas tu. Okey, terima kasih maklum. Sama-sama. Saya terangkan juga sebab kena ambil maklum bahawa pada minggu selepas tu 8 hingga 12 itu adalah minggu cuti Hari Raya Aidilfitri. Dan saya maklum kebanyakan tuan-tuan perempuan di PTJ termasuk juga kami, pegawai-pegawai kami di Ibu Pejabat akan mengambil cuti balik kampung bagi Hari Raya Aidilfitri. Sama juga pegawai-pegawai di KPT pun sama juga. Oleh sebab itu, data ni perlu dikemukakan awal supaya sebarang proses-proses kerja tu boleh dilaksanakan sebelum tempoh cuti Hari Raya tu, sebab mesyuarat akan dilaksanakan sejurus kembali daripada cuti minggu cuti Hari Raya tersebut. Oleh sebab itulah kita pilih tarikh 4 April. Sebenarnya KPT minta 2 April, tapi saya beri kelonggaran. Saya mohon jasa baik KPT sebab PTJ kita banyak. Oleh sebab tu perlu dikemukakan pada 4 April. Okey, jelas Ada pertanyaan lain? Cik Jusful Rizal tadi ada nak tanya? Okey, saya just nak berkongsi soalan dekat chat tu sekali. Nosruziana ni tanya berkenaan dengan pelupusan. Pelupusan tu diisi selepas kita selesai melakukan pelupusan dalam SPPA ke ataupun cukup sekadar kita buat manual dahulu sampai pelupusan akhir tu. Sebab dia sekarang ni kita ada 2 keadaan. Kalau kita masukkan data, Cik Dewi boleh masukkan dekat bahagian data pelupusan tak? Dekat nak saya buka link tadi ke? Okey. Di bahagian pelupusan. Ini pelupusan Encik Ali. So yang bertanya ni pun saya pun ada persoalan ni juga. Maksudnya data-data ni dimasukkan selepas daripada SPPA dah selesai semua ataupun cukup sekadar, sebab sekarang ni kita dalam di Politeknik College Community ni kita ada 2 keadaan. Satu yang guna SPA untuk terus generate sijil pelupusan tu. Lupa 23 saya tengok macam tu lah. Sijil pelupusan guna sistem SPA. Ada tu pakai manual. So kalau pakai manual, dia orang ni akan data dalam SPA tu masih tak clean. Faham tak Cik Dewi? Faham, saya ambil maklum apa yang Cik Jusful Rizal nyatakan tersebut. Sebenarnya ideally ni kita berpegang kepada sistem SPA lah. Maksudnya telah selesai dekat sistem SPA tu, dah keluarkan NCR tu semua, baru kita laporkan dekat sini. Tapi mengambil kira apa yang tu kita tak tetapkan sama ada perlu melalui SPA dulu ataupun seperti yang manual ke apa semua, tak kisahlah, yang penting pelaporan tu dilaporkan dan pastikan pelupusan tu telah selesai. Okey. Sebab saya ambil maklum sistem SPA tu pun bukan stabil. Dia mengikut masa dan dia mengikut kawasan juga. Kadang-kadang ada yang dekat zon Sabah Sarawak dia tak dapat buka pun sistem SPA tu. So asalkan pelupusan tu telah selesai, tindakan telah ambil, boleh buat deklarasi ataupun pelaporan mengikut suku bulan-bulan yang terjadi tersebutlah. Okey, baik. Faham. Okey. Baik, ada soalan lain sebelum saya pergi lanjut? KK Besut ada? KK Besut. Ada Cik Ali. Daripada KK Besut. Okey, Cik Asmuzi. Okey.
Ada saya saja tanya khabar Cik Anuzi. Okey. Sihat? Sehat alhamdulillah, baik. Okey, terima kasih. Baiklah, selanjutnya selesai bagi sesi taklimat template pengisian JKPAK. Boleh masuk link nanti, masuk PTJ. Email berkaitan perkara ini, email rasmi pihak kami akan kemukakan kepada semua pengarah institusi dalam masa terdekat. Hari ini kita akan keluar email dengan tarikh-tarikh yang saya nyatakan tadilah. So data JKPAK perlu dikemukakan 4 April Khamis 5 petang. Itu yang paling akhirlah date. Tapi saya maklum mungkin ada beberapa kekangan yang berlaku di pihak tuan-tuan perempuan. Setiap PTJ dia ada kekangan yang berbeza-beza. Sekiranya tuan-tuan perempuan ada masalah berkaitan perkara ini, boleh berhubung secara terus dengan pihak kami lah. Kita akan cuba tengok case by case basis lah apa yang kita boleh cuba bantu. Mungkin kalau ada masalah yang besar tu mungkin kita boleh anjak sikit tarikh tu, tak ada masalah. Tetapi untuk setakat ini kita kekalkan 4 April Khamis 5 petang sebab kami di YUPA JPTKK juga perlu mengemukakan data yang sama kepada pihak KPT. Okey. Selanjutnya untuk makluman tuan-tuan perempuan, terutamanya pegawai-pegawai aset untuk Politeknik, pihak kami telah menerima kunjungan daripada unit abdi dalam beberapa hari yang lepas dan dimaklumkan unit abdi dalam ini makluman awal pemakluman berkaitan perkara ini ataupun email rasmi, surat rasmi berkaitan perkara ini belum ada lagi. Tetapi saya ambil peluang ini dalam sesi pertemuan saya dengan tuan-tuan perempuan untuk maklumkan bahawa unit abdi dalam KPT, Kementerian akan melaksanakan pengauditan pengurusan aset, pengauditan pengurusan aset yang memfokuskan kepada peralatan PDP kejuruteraan Politeknik. Ini khusus kepada 36 Politeknik, tidak termasuk Politeknik Metro. Sebab Politeknik Metro saya dimaklumkan tidak mempunyai kejuruteraan kalau saya tak silap. Tetapi kalau Politeknik Metro ada kejuruteraan, sama juga perlu bersedia dengan pengauditan pengurusan aset peralatan PDP kejuruteraan. Untuk senarai Politeknik yang terpilih oleh unit abdi dalam ni akan dimaklumkan dalam surat rasmi dalam masa terdekat. Yang ini pengauditan ni akan berlaku pada minggu selepas cuti hari raya. So pemakluman mungkin akan berlaku dalam 2-3 minggu yang akan datang ni lah. Ini makluman awal untuk pegawai-pegawai aset Politeknik untuk bersedia pengauditan pengurusan aset khusus peralatan PDP kejuruteraan Politeknik. Dan saya juga dimaklumkan bahawa sebab unit abdi dalam ni dia bukan satu tim saja, dia ada 2-3 tim dan besar kemungkinan kolej komuniti yang terpilih juga akan menerima kunjungan daripada unit abdi dalam untuk mengaudit berkaitan dengan pengurusan aset. Yang ini bukan khusus kepada Semenanjung saja. Untuk institusi yang dekat Sabah Sarawak juga akan dikunjungi oleh unit abdi dalam untuk menengok atau mengaudit pengurusan aset, terutamanya yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Oleh sebab itu, saya bagi maklum awal supaya tuan-tuan perempuan boleh bersedia dari segi dokumentasi, dari segi file, dari segi pendaftaran aset dan juga lain-lain isu-isu aset yang ada di PTJ. Kalau boleh ambil ini sebagai makluman awal untuk diselesaikan sebelum tuan-tuan perempuan PTJ dipilih untuk diaudit. Sebab biasanya bila diaudit tu dia akan jadi isu-isu yang berpanjangan kalau ada isu lah. Saya pasti tuan-tuan perempuan maklum apa yang saya maksud yang saya nak sampaikan ini. Selanjutnya juga, ini adalah makluman untuk tuan-tuan perempuan. Sekiranya tuan-tuan perempuan ingat ataupun sekiranya tuan-tuan perempuan ada terlibat, pada tahun lepas BGK melalui dengan kerjasama BKP telah mengemukakan satu email untuk memohon PTJ untuk memohon perabot ataupun meja kerusi secara sewaan, sewa beli. Saya rasa ada yang mohon, ada yang pernah bertanya dengan saya.
Dan seperti saya maklumkan dalam sesi interaksi saya dengan tuan-tuan perempuan pada sesi yang lepas, pihak kami sentiasa berusaha untuk mendapatkan peruntukan untuk membantu terutamanya dari segi keperluan-keperluan penggantian aset-aset usang di PTJ. Dan kami telah mendapat maklum berita yang sedikit gembira tapi sedikit sedih juga. Gembira sebab kita dapat peruntukan tambahan di bawah duit pembangunan projek usang untuk penyelenggaraan aset usang, iaitu perolehan penggantian perabot, meja dan kerusi. Yang duka cita dia adalah perolehan ini mungkin tidak, ataupun peruntukan ini mungkin tidak dapat diturunkan kepada semua PTJ. Hanya PTJ-PTJ yang terpilih sahaja. Dan bagi PTJ-PTJ yang terpilih tersebut, perolehan penggantian perabot meja ataupun kerusi itu dilaksanakan oleh PTJ. Maksudnya PTJ yang bakal menerima peruntukan di bawah penyelenggaraan aset usang ini perlu melaksanakan perolehan tersebut, yang pertama. Yang kedua, perlu bersedia dengan PPT, rancangan perolehan tahunan, perlu mohon tambahan PPT. Yang kedua, perlu melaksanakan perolehan inilah mengikut jumlah yang diluluskan bagi PTJ. Okey. So perkara ini satu bagi PTJ yang telah di-shortlistedkan ataupun telah disenaraikan, satu mesyuarat ataupun satu taklimat penyelarasan berkaitan peruntukan ini akan dimaklumkan ataupun sesi tersebut akan dilaksanakan tentatively pada 25 Mac, Isnin. So email akan keluar dalam hari ini ataupun selewat-lewatnya pada hari Jumaat. Paling lewat pun mungkin Sabtu. So saya mohon PTJ untuk alert dengan email, dan sekiranya tuan-tuan perempuan ada menerima email, mohon hadir ke sesi mesyuarat penyelarasan tersebut. Kita akan salurkan peruntukan secara terus kepada PTJ dan dari segi perolehan tersebut akan dilaksanakan oleh PTJ. Okey, ini adalah peruntukan one off. Okey, peruntukan one off maksudnya hanya tahun ini saja ada, tahun-tahun depan tak ada jaminan lagi, dan jadi yang peruntukannya adalah di bawah peruntukan pembangunan P64. Okey, perolehan penggantian perabot. Bagi institusi yang tidak mengemukakan data, pada tahun lepas kita buka link data untuk kemukakan data sewaan perabot. Dia tak ada kemukakan data. Saya maklumkan dekat sini bahawa mohon maaf disebabkan data tuan-tuan perempuan tak mohon, memang tuan-tuan perempuan tak akan dapat. Sebab tuan-tuan perempuan tak mohon, okay. So ini adalah data, kalau tuan-tuan perempuan nampak, ini adalah data yang kita collect daripada pada tahun lepas, daripada semua PTJ. Jumlah yang agak besar, jumlah keseluruhan peruntukan yang PTJ bid ataupun mohon tu sebanyak 70 juta. Tetapi kita di unit aset dengan bantuan ataupun dengan penyelarasan daripada bahagian perancangan program BPPI telah memperuntukkan 4 juta. 4 juta untuk tujuan penggantian perabot usang. Okey, 4 juta. Daripada 70 juta ni kita dapat 4 juta. Daripada 4 juta tu kita akan agihkan kepada politeknik dan college community yang memohon. Yang tak mohon memang tak adalah sebab tak mohon. Okey. Contoh yang dekat sini saya kongsikan, saya adalah orang yang sangat transparent. Okey. Contohnya ada institusi yang mohon meja saja ataupun kursi saja, kita akan pertimbangkanlah. Dan ada institusi yang tak mohon langsung. Contohnya dekat sini Politeknik Melaka, Kuala Terengganu, PISAS, PTSB, PTSS, Balik Pulau dan yang lain-lain lah tak mohon. Bila tak mohon tu memang tak akan tersenarai dalam agihan. Okey. Untuk college community pun sama juga. Ada college community tak mohon, ada yang mohon satu item saja di kursi, ada yang mohon meja. Kita akan senaraikan. Okay. Contohnya macam college community Tambunan, dia tak mohon, so memang tak akan terlibatlah dalam agihan peruntukan ini. Okay. Dan saya nak tengok
College Komiti Penampang. Okey, College Komiti Penampang ada mohon. Okey, nanti kita tengok semula. KK Bersut, okey ada mohon, nanti kita tengok semula lah. Senarai agihan tu sedang di-finalisekan oleh tim saya. Mana yang terpilih kita akan maklumkan dalam masa terdekat. Cuma saya nak maklumkan secara awal sekarang ni, mesyuarat penyelarasan berkaitan perolehan tersebut akan dilaksanakan pada 25 Mac, Isnin. Perincian akan dimaklumkan melalui email. Okay. Saya mohon pegawai-pegawai aset terutamanya bagi yang ada mohon untuk bersedia. Sekali lagi saya maklum bukan semua akan dapat dan bukan semua akan dapat jumlah yang dimohon. Okay. Sebab ada yang mohon juta-juta, kita dapat 4 juta saja. Besar kemungkinan satu PTJ akan dapat sekitar 70 ataupun 80,000 untuk penggantian meja dan kursi. Perinciannya kita akan maklumkan kemudian. Okey, sebelum saya pergi lanjut, ada ada persoalan berkaitan perkara ini? Maaf Cik Dewi, saya nak tengok Selayang ada ke tersenarai KK Selayang? Okey, saya tengok sikit kalau ada KK Selayang. KK Selayang ada mohon, nanti kita pertimbangkan. Okey, terima kasih. Kita sama-sama. Cik Dewi, Ya. PSA juga ada mohon kursi. Boleh tolong tengok nanti. Okey. Kursi pelajar tu dah lama lupus. Saya maklum kekangan yang dihadapi oleh semua PTJ. Oleh sebab itu saya nak tekankan dekat sini, apabila kami memohon PTJ untuk mengemukakan data, apa-apa jenis data yang kita mohon, sebenarnya bukan bertujuan untuk menyusahkan pihak tuan-tuan perempuan dalam mencari data tersebut. Data-data yang kita selalu mohon adalah untuk membantu tuan-tuan perempuan terutamanya dari segi kita sebab kita hanya boleh bid bajet berdasarkan data. Oleh sebab dalam masa terdekat ni juga akan ada beberapa data-data yang kita akan mohon PTJ kemukakan lah. Sebagai contoh macam tadi Excel tadi, kita mohon PTJ untuk senaraikan data pelaporan pemeriksaan yang rosak ataupun tidak digunakan. Kenapa kita nak data tersebut? Sebab dengan adanya data tersebut, kita boleh angkat data tersebut bagi permohonan peruntukan. Di mana peruntukan tersebut nanti akan disalurkan untuk menggantikan aset-aset yang rosak di PTJ tuan-tuan perempuan lah. Oleh sebab itu saya sekali lagi mohon sekiranya ada yang kita mohon data, mohonlah untuk beri kerjasama bagi kemukakan maklum balas mengikut tarikh-tarikh yang diberikan tersebut lah. Okey. Untuk PSA saya ambil maklum, nanti saya akan pertimbangkan dari segi agihan. Untuk senarai tadi tu, kita tak akan kongsi senarai itu secara terbuka. Okey. Kita tak akan kongsi senarai itu secara terbuka. Ada yang mohon untuk dikongsikan kan. Memang kita tak boleh mohon. Okey, ada yang maklum bahawa okey, dia mohon data perabot di bawah OS35 bila kita kemukakan list OS35. Okey. Untuk permohonan 35 itu khusus untuk peruntukan di bawah OS35 iaitu belanja mengurus. Untuk peruntukan projek khas penyelenggaraan aset usang ni yang saya mention yang ada dekat slide ni, yang ini kita akan berpandukan kepada Excel ataupun daripada data yang PTJ kemukakan bagi perolehan sewa beli. Lepas kita ada kemukakan Excel untuk tuan-tuan perempuan isi yang berkaitan dengan sewa beli. Okay. So kita akan guna data daripada yang institusi yang kemukakan data sewa beli tersebut. Okay. So OS35 walaupun ada yang mohon di bawah OS35 perabot, kita tak akan tengok yang dekat sana. Kita akan tengok yang dekat sini sebab jumlah dia besar dan kita perlu kemukakan senarai institusi tersebut kepada KPT dalam masa terdekat. Okay. Maklum yang mohon 35 akan dipertimbangkan untuk di bawah OS35 belanja mengurus. Okey. Untuk peruntukan projek khas penyelenggaraan aset usang P64, dia masih coding sama juga, coding OS35.
tetapi dia adalah koding OS 35 dalam belanja pembangunan P64. Okey. Selanjutnya yang ini berita baik juga bagi peruntukan 34. Kami di UPA JPPKK telah buat pertama kali dalam sejarah beberapa tahun ni telah mendapat kelulusan peruntukan OS 34,000. OS 34,000 ni adalah perolehan kenderaan, okay? Penggantian kenderaan. Okay? Dan kita telah dapat 5 juta dan 5 juta tu juga diagikan kepada PTJ yang terpilih lah berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Dan unit aset terlibat dari segi agihan tersebut, tetapi keputusan akhir itu bukan di unit aset. So tuan-tuan perempuan, bila saya kongsikan list kejap lagi, jangan tanya saya kenapa institusi saya tak dapat sedangkan kami punya kenderaan dah rosak, dah usang, spengko pun tak ada. Saya berkuasa melulus bagi senarai tersebut bukan tertakluk kepada saya. Saya hanya cuma boleh bantu untuk mencadangkan senarai tersebut saja. Dan perolehan pelbagai jenis kenderaan rasmi jabatan ni, peruntukan OS 34,000 ni, dalam fasa akhir mendapatkan kelulusan daripada pegawai pengawal minit bebas. Sejurus pegawai pengawal iaitu KSU meluluskan agihan tersebut ataupun meluluskan dari segi penurunan peruntukan tersebut. Peruntukan kenderaan ini akan disalurkan kepada PTJ yang ada menerima ataupun PTJ yang tersenarai, dan PTJ yang tersenarai perlu melaksanakan perolehan pembelian tersebut. Okey. Ini bukan perolehan berpusat di ibu pejabat. Maksudnya kita akan salurkan duit kepada, contohnya kita akan salur duit kepada KK Besut dan KK Besut yang kena beli kenderaan tersebut. Tetapi dia datang dengan syarat. Okey, dia datang dengan syarat. Syarat untuk peruntukan OS 34,000 yang dapat ni adalah 1-to-1. Maksudnya, tuan-tuan perempuan, institusi yang dapat peruntukan tersebut, kalau dapat kelulusan untuk kereta baru satu, kena lupuskan kenderaan sedia ada sebanyak satu. 1-to-1. Kalau dapat dua, kena lupus dua. Okey. Oleh sebab itu, ini makluman awal. Makluman awal. Okey. Saya mohon PTJ yang ada senarai ni, tersenarai ni, untuk bersedia untuk buat tindakan pelupusan kenderaan. Saya maklum awal sebab pelupusan kenderaan ni kena wujud dengan JKR. Okey. Oleh sebab itu dah boleh mula proses JKR tersebut. Tak payah nak tunggu dah dapat duit, dah beli kereta, kereta dah sampai baru nak lupus. Kalau boleh benda ni dah boleh bergerak. Okey. Pelupusan kenderaan tu dah boleh buat. Saya juga ambil maklum bahawa ada beberapa PTJ yang mungkin tak tersenarai dalam senarai agihan kenderaan ni, tetapi ada kenderaan-kenderaan usang ataupun bas-bas yang tidak lagi bergerak tetapi diparking di kawasan kampus ataupun di kawasan institusi. Sewajarnya pegawai-pegawai aset kena ambil maklum mana-mana bas-bas yang telah rosak dan uzur yang tidak lagi digunakan tersebut perlu dibuat pelupusan. Saya ambil contoh College Community Hulu Langat. Hulu Langat, tak silap saya, dekat compound Hulu Langat tu ada 2 ataupun 3 bas coaster yang tidak lagi digunakan, tidak berfungsi. Dia dah lama tersadai, berpuluh-puluh tahun tersadai. Bila dah berpuluh tahun tersadai tersebut, tindakan UPA institusi adalah pelupusan kenderaan. Dan saya mohon untuk tindakan tu diambil untuk pelupusan kenderaan. Okey. Yang ini adalah senarai yang pertama kali saya kongsikan. Mungkin ini bukan senarai akhir. So tuan-tuan perempuan jangan, yang ada senarai itu jangan happy dahulu. Hanya boleh happy bila dah dapat surat rasmi nanti. Okey. Ini adalah senarai institusi yang menerima peruntukan kenderaan OS 34,000. Okey. Untuk zon tengah seperti yang telah tersenarai, untuk zon utara seperti yang telah disenarai. Okey. Dan juga Sabah Sarawak juga untuk zon timur seperti yang disenarai, zon selatan, zon Sabah dan zon Sarawak. Semua zon telah kita ambil kira dalam
agihan peruntukan ini. Dan jumlah peruntukan yang diturunkan bagi setiap institusi adalah sebanyak 145,000. 145,000 untuk membeli satu jenis kenderaan iaitu van. Okey, ini makluman awal daripada saya. Iaitu van. 145,000 untuk beli van. Okey, seperti yang saya maklum tadi, contohnya Kolej Komuniti Besut dapat kenderaan baru jumlah 145, dah boleh mula proses sebenarnya, dah boleh mula proses untuk mencari pembekal-pembekal yang berhampiran dengan institusi. Tak payah nak tunggu dah dapat surat baru kita nak cari apa semua. Sekarang ni makluman awal dah boleh mula proses untuk mencari harga apa semua tu. Okey. 145,000 untuk semua institusi kecuali Politeknik Kota Kinabalu dan juga Politeknik Sandakan. Okey, Politeknik Kota Kinabalu dengan Politeknik Sandakan dia dapat 200,000. Okey. 200,000 untuk dua jenis kenderaan. Okey. Politeknik Kota Kinabalu bukan van Politeknik Kota Kinabalu adalah untuk membeli kereta, saya lupa, tapi dia adalah dua jenis kenderaan. Okey. Ada Politeknik Kota Kinabalu di talian? Okey. Cik Dewi, Ya. saya nak tanya sikit. Semua yang mengikut senarai ni kena 145 tu untuk beli van saja ke semua? Ke dia akan Betul. ada step? Tak ada. Dalam spek yang kita angkat untuk kelulusan pegawai pengawal adalah setiap institusi yang tersenarai ini akan dapat 145 khusus untuk membeli van. Van 13 ke 14 seater. Dalam perincian surat tu nanti, rasmi tu nanti akan dimaklumkan. Okey, So faham. dah boleh mula untuk mencari quotation yang berkenaan lah. Dan untuk 145 ni, tak payah masuk PPT sebab kami dah bantu untuk masuk dalam PPT institusi yang menerima tersebut. So bila kelulusan yang akan diperolehi itu nanti, dia datang sekali dengan kelulusan PPT, maksudnya bila dah dapat dokumen tu, dah boleh buat perolehan secara terus. Tak payah nak tunggu kelulusan PPT apa semua. Kita dah bantu selesaikan di pihak Ibu Pejabat. Okey. Saya nak panggil Politeknik Kota Kinabalu. Ada Politeknik Kota Kinabalu, pegawai aset? Ataupun wakil daripada Politeknik Kota Kinabalu? Ataupun Politeknik Kinabalu, Kota Kinabalu ni tak ada, tak masuk, tak join. Okey, kalau tak ada. Politeknik Sandakan? Ya, Cik David ada boleh dilaksanakan. Okey, Cik Effendi. Politeknik Sandakan dapat 200,000 boleh bersedia lupuskan dua kenderaan sedia ada di Politeknik Sandakan. Okey, terima kasih. Okey. Baik. Sekali lagi Politeknik Kota Kinabalu tak ada. Kalau tak ada saya tarik balik peruntukan. Okey, tak apa, mungkin tak ada. Okey. Tak apa. Nanti kita akan berhubung. Okey. Saya maklum mungkin ada yang tak dapat. Hello? Tapi Ya. kita akan usahakan lagi. Ya, Cik Talib. Cik Abdul Talib Ya, daripada Cik Politeknik David. Kota Ya. Kinabalu. Okey. Ya. Ada. Yang ini 200,000 ni adalah sempena legasi daripada Haji Dullah. Sebab Haji Dullah pun dah bersara. Dia dah selalu minta Ya. dengan Ibu Pejabat untuk penggantian kenderaan dan kita bagi pertimbangan khusus kepada Politeknik Kota Kinabalu dan saya harap Politeknik Kinabalu, Kota Kinabalu boleh selesaikanlah urusan ini dengan segera. Okey. Pelupusan dua jenis hari tu saya Okey, terima kasih. fikir Ya. ada Pajero ke yang dah 20 lebih tahun tu. Okey, boleh lupus lah tu. Okey. Baik, terima Terima kasih. kasih. Ya, sama-sama. Kes selanjutnya pelupusan kenderaan. Okey. Saya buka untuk soalan kalau ada. Kalau tak ada saya teruskan. Baik, saya anggap tak ada soalan, saya teruskan.
bagi PTJ ataupun institusi yang ada menerima peruntukan belanja mengurus OS 35,000. Okey, pihak kami mohon untuk beri update status perbelanjaan dan tindakan, sebab saya ada sedikit kecewa sebab bila saya buat agihan tersebut adalah secara pembelian terus, dan kita telah keluarkan surat pada peruntukan kita dah turun pada 6 Februari, iaitu hampir sebulan yang lepas, tetapi proses tidak berjalan seperti yang telah diharapkan oleh pihak pengurusan, sebab kebanyakan masih belum maksudnya masih nak buat sebuah mendapatkan quotation apa semua. Okey, oleh sebab itu setelah berbincang dengan pihak pengurusan memaklumkan bahawa semua yang PTJ yang menerima perbelanjaan atau menerima peruntukan OS 35 kena masuk dalam tanggungan, maksudnya kena masuk iklan, EP kena keluar sebelum ataupun selewat-lewatnya 29 Mac 2024 Jumaat. Bagi PTJ yang menerima peruntukan tetapi pada 29 Mac tersebut belum masuk dalam tanggungan, kita boleh semak dah masuk tanggungan ke belum, unit bajet di Ibu Pejabat boleh semak. Kalau kami dapati masih tak masuk lagi dalam tanggungan pada tarikh 29 Mac, kita akan tarik peruntukan tersebut dan kita akan agihkan kepada institusi-institusi lain yang lebih memerlukan. Okey? Saya harap pegawai-pegawai aset, terutamanya pegawai aset yang institusi ada menerima peruntukan tersebut, masuk tanggungan 29 Mac 2024. Pada tarikh selepas 29 Mac tu, kita akan semak dengan unit bajet. Kita akan tengok kalau dalam waran tersebut belum dalam status tanggungan, kita akan tarik. Okay. Kita akan tarik peruntukan tersebut dan kita akan agihkan semula kepada PTJ-PTJ yang lain yang tak menerima. Okay. Saya harap tindakan dan perhatian serius diambil berkaitan dengan OS 35,000 ni. Okay. Sebab mandat yang saya dapat ataupun arahan yang saya dapat daripada pihak pengurusan adalah semua peruntukan di bawah OS 35 ni hendaklah selesai pada hujung bulan Mei. Okay. Hujung bulan Mei, maksudnya Mac ni kena tanggung, selesai pemenuhan dalam bulan April, Mei tu dah kena selesai semua peruntukan ini, perbelanjaan ni. Okey, kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan perbelanjaan OS 35, mohon untuk berhubung kembali dengan pihak kami di JPPKK. Okey, saya tekankan sekali lagi 29 Mac tanggungan, lebih daripada tu belum masuk tanggungan, kita akan tarik. Okay. Saya personally akan tarik agihan tersebut. Sebab saya hampir tiap-tiap hari dihujani dengan email, telegram, WhatsApp yang memohon peruntukan 35. Okay. Dan apabila kita agihkan, institusi yang kita bagi tu tak ambil serius. Tak ambil benda tersebut secara serius. Sedangkan lebih banyak lagi institusi lain yang tak menerima yang memerlukan peruntukan tersebut. Okey. Baik, untuk menjawab Chief Firdaus, pelanggaran aset tak ahli Akon perlu dimasukkan dalam laporan JKPAP. Okey, ini politeknik yang menerima OS 35. Okey. Ini college committee yang menerima. Okay, saya tekankan sekali lagi, 29 Mac tanggungan. Tak masuk tanggung, kita tarik balik. Okay. Untuk pertanyaan pelanggaran aset tak ahli Akon, saya minta tim saya semak dulu Chief Firdaus. Okey, itu saja daripada saya pada pagi ni. Saya buka untuk pertanyaan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pengurusan aset yang tuan-tuan perempuan nak kongsi ataupun bangkitkan. Okey, ataupun kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain
dalam chat box yang saya tak sempat jawab, boleh Cik Dewi, tanya semua. Cik Dewi minta Ya, Puan Syaridah. saya nak tengok slide yang 29 Mac tadi tu sekali lagi. Okey. Terima kasih. Okey. Sebab kenapa kita tentukan 29 Mac? Sebab semua pembelian adalah pembelian terus. Dia bukan sebuah harga, dia bukan tender. Dan sebetulnya pembelian terus adalah lebih mudah buat diselesaikan dalam masa 2 minggu. Sebenarnya. Okey. Baik, Encik Encik Dewi. Muhammad. Encik Dewi. Ya, Cik Yusri. Boleh tengok yang college community tadi? College community tadi Okey. Okey. Terima kasih. Baik, Cik Muhammad Khairuddin, ada pertanyaan? Okey, Cik Dewi, kaitan dengan data apa ni, pindahan data GFMAS tu macam mana? Untuk apa data GFMAS yang daripada mana tu, Encik Khai? Daripada yang macam yang sebelum-sebelum ni pembelian kan dibuat secara berpusat daripada JPKK dan kami buat pendaftaran aset tu. Tapi bila maklum. Yang betul. Untuk pindahan GFMAS berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh Encik Khairuddin tadi, boleh kemukakan surat rasmi kepada kami dan item-item yang nak perlu buat pindahan tersebut GFMAS. Nanti kita akan proseskan berdasarkan permohonan surat daripada PTJ. Maklum Cik Khai? Okey, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Boleh saya tanya? Ya. Boleh Puan. bukakan slide yang politeknik tadi tak? OS 35. 5,000. Okey. Ya, sama-sama. Okey, kalau aset tumbuhan tu mati, bukti mati tak ada, macam mana nak buat keputusan? Angkat saja surat permohonan keputusan tersebut. Sebab tumbuhan dia ni dia sedikit special kan. Tapi kita tahu dia dah mati. Kita dah tahu item aset tu tidak lagi ada di TJ ataupun di institusi. Angkat saja untuk keputusan dan kami akan semak semula perkara tersebut. Okey, Encik Muhammad Zamin, dari saya ada pertanyaan. Selamat pagi, Cik Dewi. Saya nak tanya untuk College Community Ledang. Kita ada, boleh dengar? Boleh. Kita ada aset yang telah dilupuskan, bas daripada KK Segamat dulu telah dilupuskan dan disumbangkan ke College Community Ledang untuk PDP Icon. Jadi sekarang ni untuk tujuan PDP kita dah tak digunakan lagi kerana silver dah berubah. Jadi kenderaan tu pun dah terbiar. Jadi tindakan saya nak tanya lah, tindakannya nak lupus lagi ke apa sebab kenderaan ni dah dilupuskan. Okey. Saya cuba faham balik persoalan daripada Cik Zaimin tadi. KK Ledang tadi. Betul. KK Ledang ada terima pelupusan bas daripada KK Segamat. Bila tu? Dah lama dah sebelum saya masuk kerja di sini. Okey, maklum. Mungkin dia adalah pegawai-pegawai yang sebelum Cik daripada kat sana lah. Sepatutnya apabila aset tersebut daripada satu PTJ kepada satu PTJ di bawah ekosistem kita, dia tak sepatutnya berlaku pelupusan, dia sepatutnya pindahan. KK Segamat sepatutnya pindahkan aset tu kepada KK Ledang, bukan secara pelupusan. So perkara ini ada ketidakpatuhan kepada tata cara pengurusan aset. Tapi tak apa, saya ambil maklum persoalan daripada Cik Zanim tadi. Saya mohon untuk kemukakan ataupun dalam hubungi pihak kami lah
melalui email ke WhatsApp ke untuk kita meliti semula perkara ini. Okay. Sepatutnya dia bukannya KK Segamat buat pelupusan, lepas tu bas tu bagi kepada ledang. Bukan sepatutnya pindahan tu sebab kita adalah agensi yang sama. Agensi persekutuan. Dan lepas tu dah pelupusan, sekarang pertanyaan dia KK Ledang nak lupus lagi bas yang telah dilupuskan tersebut. Sebab KK Ledang pula ini sebelum saya mengambil alih lah, lamalah ceritanya. Dia dah daftar dah dalam sistem SPA. Jadi Okay. Faham. Tak apa, nanti Cik Zainin boleh berhubung balik dengan pihak kami untuk kita lihat semula perkara tu. Baik. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, untuk OS 39 aset tak ketara bukan intelek, untuk pengurusan aset tak ketara dia adalah manual, walaupun dia domain dia kena daftar secara manual. Okey. Ada apa-apa pertanyaan lain ataupun perkongsian, nak tanya, nak mohon? Ada tuan. Ya, Cik Keril. Okey, nak tanya pasal kenderaan pembelian kenderaan tadi. Okay. Untuk spek tu macam mana? Polis sediakan ataupun SQ? Untuk spek dari segi jenis kenderaan, dari segi nilai kenderaan, semuanya akan diperincikan dalam dokumen surat rasmi nanti. Yang saya maklumkan tadi tu adalah makluman awal saja kepada institusi untuk bersedia. Okey. Okey. Semua perincian berkaitan dengan perolehan kenderaan tersebut kena tunggu surat rasmi yang akan dikeluarkan nanti. Okey, baik tuan. Okay. Saya juga ingin berkongsi bahawa untuk OS 34,000 kenderaan tadi, dia bukan diselaraskan oleh unit aset, bukan diselaraskan oleh saya. Diselaraskan oleh unit pentadbiran bahagian khidmat pengurusan JPPKK. Cuma kami pegang kepada pelaporan peruntukan tersebut sahaja. So, dari segi agihan, dari segi kelulusan, dari segi surat rasmi apa semua tu, dia adalah di bawah unit pentadbiran. Okay. Cuma yang saya kongsikan senarai institusi tadi itu adalah makluman awal sebab dia berkaitan dengan tindakan pelupusan yang perlu dibuat. Pelupusan aset adalah di bawah unit saya. So saya maklumkan awal supaya tuan-tuan boleh bersedia dengan pelupusan aset kenderaan tersebut. Okey. Selanjutnya sekiranya tak ada apa-apa soalan lagi, saya sekali lagi maklum kita sebarang interaksi di antara pihak kami dengan tuan-tuan perempuan boleh berhubung melalui Telegram, mana saya rasa kebanyakan yang berada menyertai secara atas talian ni, dalam talian ni juga ada dalam grup Telegram, tetapi kalau ada yang tak ada dalam grup Telegram boleh masuk join grup Telegram kita. Sebarang pemakluman berkaitan pengurusan aset, sebarang persoalan, pertanyaan, rujukan boleh diajukan melalui grup Telegram tersebut. Dan grup Telegram ni, kenapa kita pilih Telegram dan bukan WhatsApp? Sebab Telegram kalau dia boleh menampung jumlah ahli yang ramai, yang pertama. Yang kedua, kalau kita masuk Telegram, walaupun kita baru masuk, kita boleh scroll dan kita boleh nampak apa interaksi ataupun pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. So mungkin pertanyaan yang kita nak ajukan tersebut telah dijawab sebelum-sebelumnya. So boleh dapatkan maklum balas daripada grup Telegram tersebutlah. Dan saya juga kongsikan nombor pejabat saya, nombor email saya dan juga nombor WhatsApp saya. Dan juga orang kuat saya, Cik Zulkarnain, boleh berhubung dengan pihak kami pada bila-bila masa. Cuma saya harap dan saya rayu kalau nak berhubung dengan pihak kami, kalau boleh perkenalkan diri dahululah. Sebab saya banyak penerima WhatsApp, Telegram, dia tanya soalan terus dan saya pun tak tahu dia daripada mana, saya pun tak tahu dia ni tuan ke, puan ke, saya tak tahu. So kalau boleh perkenalkan diri dulu, saya Cik Muhammad Zulkarnain daripada YUPA JPPKK, nak rujuk, nak tanya, so lebih mudah untuk kita berinteraksi lah. Okay, sebelum saya akhiri, saya nak menjawab kepada persoalan berkaitan dengan OS 35.
Macam saya sebut tadi, OS 35 ada banyak PTJ yang tak menerima. Hanya sedikit PTJ yang menerima, tetapi sedikit PTJ yang menerima tersebut pun tak mengambil serius peruntukan yang diterima. Oleh sebab tu, saya sekali lagi tekankan 29 Mac masuk tanggung. PTJ yang tak masuk tanggung, kita akan tarik balik dan kita akan agikan seperti yang dalam chat box tu KK Bukit Beruang memerlukan. So kalau tak tanggung, kita akan salurkan kepada PTJ yang lain. Okay. Dan saya juga menerima pertanyaan berkaitan dengan OS 35 dari segi peruntukan perubahan spek, perubahan unit, semua tersebut telah dijawab dalam surat rasmi yang kita keluarkan. Okay, so sebelum bertanya soalan tu, rujuk dahulu surat-surat rasmi yang telah datang, email-email yang telah kita kemukakan. Ya, Puan Aisyah ada pertanyaan? Cik Dewi. Ya. Okey, saya nak tanya mengenai peruntukan usang P64 tu. Yang ada saya semalam tu, macam mana boleh ke beli aset sebenarnya? Okey. Bagi menjawab pertanyaan berkaitan dengan peruntukan usang, okey. Saya pasti banyak juga PTJ yang ada menerima peruntukan usang bagi perolehan PDP di bawah peruntukan belanja pembangunan usang, di mana dia confuse dari segi nama projek tersebut sebab dia menerima duit peruntukan pembangunan tetapi dia beli aset, dan bila aset, okey, bila beli aset dia tak tahu betul ke sebab dia bawa koding 35 tapi tak ada surat aset, tak ada surat aset seperti belanja mengurus. Okey, saya terangkan balik. Ni cerita dia panjang lah tapi saya singkatkan. Kita di JPPKK menerima peruntukan bajet pembangunan usang sebanyak 30 juta. 30 juta, daripada 30 juta tersebut dia terbahagi kepada elemen-elemen penyelenggaraan usang seperti penggantian penghawa dingin. Okey, yang pertama. Lepas tu dia juga ada pembaikan dari segi infra, iaitu di bawah aset ta'alih, pelinggaran bangunan. Okey, dan peruntukan tersebut 30 juta juga tu ada elemen dari segi pembelian ataupun penggantian peralatan PDP usang. Okey, peralatan PDP usang, di mana PDP usang tu maksudnya kita beli baru. Okey. Tapi sebenarnya kod projek tu bukan beli baru. Kod projek tersebut adalah penggantian. Sebab kita tak boleh guna ayat perolehan aset baharu. Sebab duit yang kita dapat tu adalah duit pembangunan, bukan duit belanja mengurus. Kalau kita terima duit belanja mengurus, kita boleh beli aset, perolehan aset. Dia kita guna ayat tu perolehan aset sebab kita guna duit belanja mengurus. Tetapi ini duit perbelanjaan pembangunan P64, dia kena bergantung kepada kod projek tersebut. Kod projek tersebut adalah projek, nama penuh dia saya tak berapa ingat, tapi dia adalah penggantian dan pembaikan alat-alat peralatan PDP usang. Maksudnya di sini, dari segi kod projek tersebut, kita sebenarnya tak boleh beli aset baru. Kita hanya boleh selenggara aset tersebut. Okey. Tapi aset tersebut dah tak boleh nak selenggara sebenarnya. Oleh sebab itu, kita buat pembelian. Tapi kita masih berpandu kepada coding projek tersebut, iaitu sebenarnya kita adalah buat penggantian, bukan pembelian. Jelas Puan Aisyah ke saya berbelit-belit untuk Puan Aisyah tak faham? Cik Dewi, penggantian tu bukan beli baru ke maksudnya? Betul. Tak, bukan. Okay, mungkin Puan dah confused lah. Okay. Dalam coding duit pembangunan, sebenarnya duit pembangunan tidak boleh digunakan untuk membeli aset alih. Okay, saya terangkan sekali lagi, saya tekankan, duit peruntukan belanja pembangunan P64 tidak boleh digunakan untuk membeli perolehan aset alih. Tetapi dalam kes ini dia adalah kes yang unik lah.
kes yang unik sebab kita guna duit pembangunan untuk membeli aset ahli. Tetapi kalau ikut perkiling sebenarnya tak boleh. Tapi kita tukar ayat dia, kita modify sikit tajuk dia, kita letak kat sana penyelenggaraan dan penggantian. So macam Cik Kai cakap lah daripada KK Segamat, dia adalah ganti one to one. Satu aset lama digantikan dengan aset baru. Okey. Maksudnya aset yang lama tu kena buat keputusan lah nanti. Jelas Puan Aisyah? Dan dari segi kelulusan, ada yang tanya saya perlu kelulusan aset ke apa, berpandukan kepada bahagian yang menurunkan peruntukan tersebut, BPPI. Sebarang pertanyaan rujuk balik dengan bahagian menyelaras BPPI. Cik Dewi, maksud boleh belilah. Boleh. Okey. Kata ringkas dia boleh beli. Okay. Tapi kena daftar baru, ibarat dia daftar baru. Cik Dewi nak soalan. Cik Dewi, Arifah, yang aset lama ni kan, kalau aset yang dah lupus boleh beli yang barulah yang usang ni. Yang asetnya dah lupus. Tapi kita nak beli ni lah yang baru ni. Yang tu boleh? Saya rasa tak ada masalah. Tetapi kata kunci dia adalah kena rujuk bahagian yang menyaras tadi. Dalam kes ni saya dimaklumkan yang menurunkan peruntukan tersebut adalah bahagian BPPI dan juga yang diselaraskan juga mungkin ada daripada bahagian BIPD, instructional dan pembelajaran digital. Apa-apa nanti rujuk balik dengan bahagian tersebut lah. Okay. Tadi saya nampak ada yang raise hand, tak ada dah. Okay. Ya, Puan Asradiana. Okey, salam sejahtera Cik David. Okey, saya nak tanya berkenaan tentang yang tadi tu P64. Okey, saya dimaklumkan tadi Cik Maklum yang P64 tidak boleh untuk membeli aset. Tak boleh. Tak boleh, aset tak boleh. Oh, okey, aset tak boleh. Okey, kalau kita buat aset sedia ada, kita lupuskan dan diganti dengan yang baru, adakah kita perlu mendaftar aset yang baru tersebut ataupun dikira sebagai tukar macam tu? Bukan tukar. Kita ibarat sebagai kita beli baru dan kita kena buat pendaftaran baru. Oh, kita kena pendaftaran barulah. Jadi aset yang lama dilupuskan. Betul. Okey, faham. Terima kasih Cik David. Kita tak tukar sebab kalau kita tukar tu dia akan membuatkan contohnya kita buang yang lama, kita beli baru, kita ganti guna QPA yang lama macam tu kan, tak boleh. Kita kena lupus dahulu, kita daftar semula aset yang baru beli tersebut. Dan kena daftar bila dah selesai perolehan tersebut, kena ikut tata cara pendaftaran 14 hari daripada tarikh penerimaan. Okey. Ya, Cik Muhammad Jeffrey, pertanyaan. Okay, Cik David, saya nak tanya ataupun saya terlepas. Duit baki tu kan duit OS 35 mungkin ada baki dalam beberapa ringgit. Nanti automatik ditarik ataupun macam mana Cik David? Okey, untuk penarikan baki tu nanti boleh update saja dalam status perbelanjaan tersebut. Nanti kita akan tarik. Kita akan automatically tengok sebab yang penting tuan-tuan perempuan lapor status perbelanjaan tersebut. Sebab kita di ibu pejabat kita boleh tengok baki-baki yang mana yang ada tu. Kan? Dan seeloknya dibelanja 100% lah. Contohnya kalau dapat 10,000 belanjakan tak ada baki. Tapi saya maklum mungkin ada yang baki sen lah. Contohnya RM1, RM2. Itu okey. Tapi janganlah ada baki kita bagi 10,000, bagi kita baki 2,000. Maksudnya tak dibelanjakan secara efisien lah. Sebab dari segi surat penurunan kuasa tu, kuasa berbelanja tu, kita dah nyatakan sana perubahan unit spesifikasi dan juga kuantiti adalah dibenarkan asalkan dalam item yang diluluskan. So kalau dapat kita luluskan harga mahal, lepas tu harga yang kita luluskan tu boleh beli lebih daripada kuantiti diluluskan, sebenarnya tuan-tuan boleh tambah kuantiti tu bagi memenuhi, menghabiskan semua jumlah tersebut. Tetapi hanya untuk item yang diluluskan saja. Bukanlah ada baki kita beli item yang lain. Bukan Okay, Puan Aisyah, ada apa-apa lagi? Cik David, saya nak tanya mengenai P64 juga tadi.
Hanya aset tak alih saja ke boleh beli? Tak, bukan. Yang ini boleh beli aset alih. Saya cakap yang saya terangkan tadi tu adalah konsep sebenar duit pembangunan. Sebenar-benarnya duit pembangunan tu hanya untuk aset tak alih. Penyelenggaraan aset tak alih. Tetapi dalam kes ni kita dapat pengecualian. Maksudnya kita daripada bahagian pembangunan KPT memberi pengecualian untuk kita membeli aset alih. Itu saya ceritakan tadi tu adalah konsep dari segi peruntukan. So boleh beli, tak ada masalah. Ya, Cik Muhammad Zainim. Cik David, saya nak minta mungkin clearance. Mungkin daripada Cik David, saya rasa mungkin ada diterangkan sebelum ni ke atau ada perubahan ke, saya masih lagi confused berkenaan aircon. Okey. So sekarang ni statusnya kalau ada pembelian maksudnya penambahan aircon baru, penambahan aircon baru atau tukar ganti ni, so sekarang ni posisi dia macam mana? Kita nak daftarkan sebagai aset di bawah SPA ke, atau ada macam politeknik yang dah oleh komiti atau politeknik lah yang dah daftarkan sebagai aset tak alih. Jadi macam mana nak buat macam aset alih biasa ke, atau nak buat aset tak alih di GPR punya prosedur macam mana? Terima kasih Cik Zainim, saya faham soalan dan saya beri maklum balas. Yang pertama, aset ataupun aircon sebenarnya telah ditaklifkan sebagai aset tak alih. Maksudnya dia tak lagi masuk di bawah taklifan aset alih. Tetapi ada sesetengah kategori aset aircon tersebut masih lagi boleh dikategorikan sebagai aset alih. Contohnya, bagi institusi yang ada program diploma diploma mekanikal ataupun diploma kejuruteraan membaiki penghawa dingin. Lepas tu dia ada alat tersebut, aircon tersebut, student gunakan untuk pasang, untuk amalilah, pasang buka, kategori aircon yang ini adalah kategori PDP dan aircon yang ini boleh ataupun perlu didaftarkan sebagai aset alih. Maksudnya masuk dalam sistem SPA lah, sebab dia kegunaan PDP dan dia tidak bersifat kekal. Dia dibuka, ditutup, buka, pasang untuk kegunaan PDP. Dia tak berada dalam posisi yang kekal. Yang ini aset aircon untuk kategori ini kita taklifkan sebagai aset alih. Maksudnya boleh didaftarkan dalam SPA sebagai aset alih dan boleh tampal stiker dalam aircon tersebut lah. Bagi aircon yang dipasang secara kekal, dipasang secara kekal di bangunan milik kerajaan, contohnya dekat pejabat kita pasang secara kekal. Kelulusan pemasangan perlulah diangkat kepada ibu pejabat melalui UPA JPPKK dan kita kena panjangkan borang JKR tersebut untuk mendapatkan kelulusan daripada pegawai pengawal iaitu KSU. Selepas dapat kelulusan pemasangan daripada KSU tu, barulah kita boleh untuk pasang aircon tersebut dalam premis kerajaan. Yang pertama. Yang kedua, dah dapat kelulusan pemasangan. Kena daftar apa? Daftar aset alih ataupun daftar tak alih. Untuk kategori aircon yang bersifat kekal ni, dia kena daftar sebagai aset tak alih. Aset tak alih. Maksudnya kena daftarkan secara manual. Dan pengurusan dari segi penyelenggaraan, dari segi pelupusan daripada aircon tersebut adalah mengikut tata cara pelupusan aset tak alih. Untuk pengurusan aset tak alih, kena rujuk dengan unit tabir urus institusi bahagian governance dan kecemerlangan JPPKK. Untuk aircon tersebut. Bagi aircon yang tahun-tahun sebelum ni, dah lama dah, daripada tahun 2018, 2006, 2009 yang telah didaftarkan di bawah portal SPA,
institusi ada yang lama lah, yang masih didaftarkan ataupun masih ada pendaftaran tersebut dalam SPA, institusi boleh buat dua tindakan. Yang pertama adalah membiarkan item kategori aset tersebut dalam SPA, membiarkan saja, tak payah buat apa-apa, biarkan saja, buat pemeriksaan seperti aset ahli biasa. Dan kalau nak buat pelupusan, disebabkan dia berdaftar di bawah SPA, kita angkat pelupusan aset ahli macam biasa. Okey, itu tindakan pertama. Yang kedua, institusi boleh mengeluarkan akaun tersebut daripada senarai daftar di dalam portal SPA. Maksudnya nak keluarkan tu macam mana? Yang pertama, bentangkan senarai akaun tersebut dan makluman-makluman ini dalam mesyuarat JKPAK institusi dan dapatkan pertimbangan ahli-ahli mesyuarat. Ahli-ahli mesyuarat tersebut kata putus daripada pengurusi bahawa okey, kita ada akaun macam ni. Selama ni daftarkan di bawah portal SPA, tapi akaun tersebut bukan lagi aset ahli. Sekarang kategori aset ahli dan kita mohon untuk keluarkan. Kita bentangkan dalam mesyuarat JKPAK institusi, diminitkan secara rasmi, bertandatangan minit tu. Okay, daripada punca kuasa minit tu, kita buat pemadaman aset tersebut dalam portal SPA institusi. Dan bila padam, bukan padam macam tu saja. Dah padam tu, kita kena daftarkan dia secara manual pula di bawah kategori aset tak alih. Okey, itu adalah antara beberapa cara lah yang saya cadangkan. Sebab dari segi takrifan akaun ni, dia masih belum ada kata putus yang rasmi daripada MOF dan juga daripada JKR. Oleh sebab dia belum ada kata putus, sebab JKR adalah untuk tabir urus aset tak alih, MOF untuk tabir urus aset alih, dia belum ada kata putus di antara dua central agency ini. Macam mana kita nak buat benda tersebut. So, pandangan yang saya kongsikan tadi tu adalah pandangan yang kita dapatkan daripada MOF dan saya pegang kepada pandangan tersebut dan itulah cara-cara yang kita boleh buat untuk pengurusan akaun. Okey. Boleh Encik Zainim? Encik Dewi. Jelas? Jelas. Encik Azharuddin. Okey Encik Dewi, kalau macam Encik Zainim cakap tu kan, masuk dalam mesyuarat, senaraikan, itu dalam istilah SPA tu kita panggil dia penghapusan kan? Penghapusan data. Betul. Tak dengar Encik Zaid. Tak dengar. Pemadaman. Pemadaman Pemadaman. Boleh bagi nanti kalian kalau personal ke apa untuk cara-cara pemadaman? Cik Azharuddin ada dalam grup Telegram unit pengurusan aset ahli dan store? Ada. Boleh ada tanda search dekat sana. Boleh search. Saya rasa sebelum ni dah ada yang pernah kongsi. Okey, baik. Tulis pemadaman. Boleh semak kat sana. Encik Farid, ya ada apa? Sedikit pertanyaan Cik David berkaitan dengan akaun tadi. Okey. Jika akaun tadi kita tak tukarkan kepada aset tak alih, maknanya telah berdaftar lama lah sebelum ni tahun 2003 dan seterusnya tu. Jadi dari sudut penyelenggaraannya, boleh ke kalau macam contoh unit pembangunan dia dapat bajet OS 28 untuk penyelenggaraan aset tak alih contohnya. Adakah aset ataupun akaun yang didaftarkan sebagai aset alih tadi boleh menggunakan penyelenggaraan daripada OS 28 untuk aset tak alih tadi tu? Dengar ke tak dengar? Dengar. Saya maklum persoalan tersebut. Dan persoalan tersebut selalu timbul dan kami masih mendapat kata putus, mencari kata putus berkaitan perkara tersebut lah. Nanti saya akan cuba bincang kembali berkaitan perkara tersebut disebabkan akaun ni dia separuh-separuh. Dia boleh dia kategori aset ahli, dia boleh kategori aset tak ahli. So dari segi sama ada boleh guna pelanggaran OS 28 tu
ada yang cakap boleh, ada yang cakap tak boleh. So saya tak boleh nak bagi kata putus yang rasmi lah. Saya kena semak dulu dengan tim saya. Nanti saya akan kemukakan maklum balas perkara ini dalam grup Telegram kalau saya dah jumpa kata putus yang sebenar lah benda tersebut. Maknanya kalau katalah tak boleh untuk guna 28 untuk aset taklih tu, maknanya mau tak mau kita kena padam lah, kita tukarkan ke aset taklih macam tu lah ya. Dia salah satu cara boleh buat macam tu juga. Ya. Okey, tak apa, kita tunggu makluman daripada Cik David lah. Sebab kadang-kadang airconnya banyak beratus itu, jadi kita nak tukarkan pada secara manual tu agak payah juga. Betul, saya ambil maklum perkara tersebut. Okey, terima kasih Cik David. Ya, sama-sama. Ya, Puan Rahayu. Tak ada. Okey, memandangkan masa pun dah pukul 12.30 hari, saya pun tak nak pegang tuan-tuan lama. Awal tadi saya janji 1 jam setengah, tapi dah jadi 2 jam jugalah mengikut tentatif 10 hingga 12. So sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan kerana sudi hadir untuk mendengar taklimat yang disampaikan, dan saya harap bahawa dengan perkongsian saya tadi ada sedikit sebanyak membantu dari segi urusan kerja tuan-tuan perempuan dalam mengurus ataupun mentadbir urus pengurusan aset di PTJ masing-masing. Saya sebagai kata akhir saya nak tekankan semula lagi, mohon untuk kemukakan data JK Park selewat-lewatnya 4 April 5 petang. Kalau ada masalah boleh hubung balik dengan pihak kami. Bagi PTJ yang ada menerima peruntukan OS 35, kena masuk tanggungan selewat-lewatnya 29 Mac. Sekiranya bagi tarikh tersebut belum masuk tanggungan, kita akan tarik balik. Okay. Saya harap diambil serius perkara ini. Dan selanjutnya juga saya juga mohon PTJ untuk bersedia untuk keberangkalian untuk unit audit dalam masuk untuk mengaudit tuan-tuan perempuan. So pastikan fail-fail yang berkenaan tuan-tuan perempuan itu telah tersedia, ada, lengkap dan patuh tata cara untuk mengelakkan dari segi implikasi prosedur yang berpanjangan lah. Biasanya kalau tak ikut tata cara tu dia akan jadi prosedur yang berpanjangan. Dan selanjutnya juga bagi PTJ yang saya kongsi tadi untuk peruntukan kenderaan tersebut, mohon untuk bersedia ambil tindakan pelupusan kenderaan sedia ada. Bagi PTJ yang tidak menerima peruntukan kenderaan tetapi ada kenderaan aset yang telah lama terbengkalai ataupun telah lama tersadai di institusi, saya mohon juga tindakan pelupusan diambil secara segera. Dan bagi PTJ yang bakal menerima peruntukan meja dan perabot, meja kerusi perabot, mohon untuk hadir sesi mesyuarat penyelarasan pada 25 Mac. Pemakluman akan dimaklumkan dalam email. Dan itu saja daripada saya dan pasukan saya, tim saya. Saya mengucapkan selamat maju jaya. Semoga dipermudahkan semua urusan kita. Dan bagi rakan-rakan kita yang berpuasa, selamat berpuasa. Dan mungkin ini kesempatan terakhir saya sebelum raya. Saya ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri walaupun masih awal. Ma'azai Bahidin, saya mohon maaf sekiranya ada tersalah kasar bahasa apa-apa. Sebarang pertanyaan lanjut boleh berhubung dengan pihak kami pada bila-bila masa seperti yang tertera. Okey. Baik, terima kasih tuan-tuan perempuan. Kalau boleh saya nak mohon untuk buka kamera sikit. Buka kamera sikit untuk kita ambil gambar. Okey. Untuk sebagai satu bukti bahawa kita telah buat penyelarasan. Okey. Dah, Rusuti dah bersedia.